Dalam hadis ni Nabi SAW sebut beberapa perkara. Antara yang penting yang Nabi SAW sebut ni, suruh minta Allah jadikan kita sayang kat orang miskin. Apa pasal istimewanya sayang pada orang miskin ni? Tuan-tuan, orang sayang kat orang kaya ni bukan salah. Tapi ramai orang yang sayang kat orang kaya ni kerana ada kepentingan. Tak? Sayang ke Pak Ya kaya kan? Pasal bukan salah, tapi kalau kita kerana Allah tak apa, tak kira lah kaya miskin. Tapi sayang ke orang miskin ini melepasi batasan kepentingan. Melainkan kerana kalau dia ada anak dara cantik, itu cerita lain lah. Itu Piramli punya cerita lah kan. Tak ada. Melainkan dia miskin, dia tak ada kedudukan. Orang sayang ke orang menteri, ada sebab kan. Kerana dia ada kedudukan. Sebelum dia jadi menteri tu tak ada siapa sayang pun kan. Jadi menteri ni kalau pergi berdebat tak jadi pun orang kata jadi. Orang tu pandai gitu. Sebab orang sayang. Sayang betul tak sayang betul kita tak tahulah. Saya tak maulah lah debat tu, biarlah. Cuma saya kata kawan hari tu, semalam ni orang tanya pasal debat tak debat ni. Saya kata dulu kawan saya, dia kelentong pandai lah. Dia kata aku ni, dia kata suatu orang berani, kata kat kampung aku, dia kata ada gangster ajak aku bergaduh kan. Aku pergi, aku seorang kan. Aku naik basikal, aku kayuh aku pergi. Sampai ada 20 orang gangster. Aku tongkat basikal, aku tengok gangster ada parang, ada kayu, ada pisau. Aku pergi kat kepala gangster, aku berdiri depan dia, tanya nak apa. Gangster tu kata kepala dia dah pumbuk aku, pukul aku, jatuh aku. Aku bangun, aku ambil basikal, aku balik. Cerita masa sebelum tu hebat sangat. Tengok tak hebat pun. Siapa-siapa je lah kan. Balik kita pada dia. Kasihkan kepada orang miskin ini tidak ada kepentingan. Nabi SAW menyebut dalam riwayat yang lain tentang kasih orang miskin ini, berbagai-bagai riwayat. Antaranya kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahibbal masakin adnu minhum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku supaya aku kesian, aku sayangkan orang miskin dan aku dekat dengan mereka. Bukan sayang sajalah kan. Nabi ni banyak dalam riwayat hadis baginda makan dengan orang miskin. Kita biasa makan orang kaya, hebat makan orang kaya ni kan. Makan dengan orang-orang istana, duduknya pun nak kena dikrususkan pula. Macam mana potongnya, macam mana ni. Saya selalu diperlih dan luar perlih, saya selalu tegur orang kita ni. Kadang-kadang dia anggap yang dia belajar protokol tu lebih mulia daripada apa yang ada dalam ajaran agama. Dia pergi ajar, dia orang Islam, potong tangan ini, suap tangan ini, kata dia. Tak, sentiasa suap mesti dengan tangan kanan. Tapi kita pergi majlis-majlis ni oleh kerana apa Syekh? Saya tak kisah ketua polis ke ketua apa, tepi saya cakap lah, cakap ni Datuk makan tangan kanan. Kena cakap dia kan, dia tak tahu. Dia kata, yalah tapi kita ni dikursuskan begini, kata. Yalah itu kursus dia orang bagi, ini wahyu Tuhan.
Qul bi yaminik, kan? Makan dengan tangan kananmu. Samillah, qul bi yaminik. Bismillah, makan dengan tangan kananmu. Tuan-tuan pun pergi majlis orang besar-besar duduk. Jangan malu nak cedok dengan tangan kanan. Oleh kerana garpu ni bahagian tikam lauk. Oleh kerana dia kena tak apa pun mesti kanan. Makan bila pun dengan tangan kanan. Minum mesti dengan kanan. Tak ada protokol, tak protokol ni semua orang lain buat. Setengah orang tak standard, tak nak minum makan dengan orang biasa. Musuh kehidupan, musuh beragama yang paling besar ni lah manusia takabur, sombong. Ramai orang boleh datang masjid, boleh pergi Mekah seminggu, sebulan sekali pun boleh. Tapi untuk membuang takabur tidak sesenang untuk pergi Mekah. Boleh orang boleh buat masjid 5-10 juta boleh buat kalau ada duit. Tapi untuk membuang takabur dan sombong dalam jiwanya, tidak semudah untuk dia mengeluarkan 10 juta. Sesiapa yang boleh membuang kesombongan dalam diri dia, sehingga dia merasakan dia insan, dia hamba Allah, maka ketika itu masuk ke dalamnya iman. Manusia bukan disuruh hina diri, tapi manusia tak boleh sombong dengan orang. Nabi SAW, bila puak-puak Quraisy yang besar tu datang, dia orang nak masuk Islam, dia orang syarat pada Nabi. Bila sampai, dia orang tengok dalam majlis Nabi ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni budak jaga kambing. Ada Suhaib, orang biasa saja. Ada Ammar, keluarga Yasir, keluarga orang miskin. Ada Miqdad, ada Bilal. Jadi pembesar Quraisy datang, kata kepada Nabi Muhammad, kami boleh terima Islam ni, tapi kita kena buat majlis yang berasingan antara kami dan mereka. Tak baguslah kuliah kami duduk sekali dengan mereka. Pertama kami dulu, kau terang agama. Bila kami bangun, kau boleh panggil mereka kalau kau nak. Tapi kami sebagai orang besar Mekah, nak duduk sekali dengan mereka, apa kata orang luar Mekah? Ini syaratnya. Dan inilah syarat kebanyakan orang yang sombong, yang susah nak menerima pengajian agama ataupun menghadirkan diri dalam majlis agama. Tak daya aku kata nak duduk biasa. Al-Quran turun, Quran kata, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Muhammad, engkau jangan membuang orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada waktu pagi dan petang yang mengharapkan redha-Nya. Masa mula Nabi macam nak setuju, bukan kerana Nabi setuju dengan kesombongan mereka, tapi Nabi berfikir supaya mereka bolehlah terima agama ni. Tak apalah, kita perasing dululah kan. Tapi Allah tak benarkan nak masuk Islam dengan cara takabur, nak sombong daripada awal. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hal ni. Dan ini banyak, sebab tu kita disuruh untuk hormat, untuk sayang kepada hamba-hamba Allah sekalipun dia miskin. Dan miskin ini, tak dengar belakang? Okay. Dan dalam, dengar belakang? Okey.